Okey. Uh, Alhamdulillah kita berjumpa semula. Sembang dulu. Baik, kita sambung topik tadi. Sebenarnya berapa ramai yang jenis memang asalnya nampak baik, elok kan. So kita boleh tanya Tuan Fazli. Okey. Sebenarnya punca-puncanya dan sebagainya, bagaimana Tuan Fazli bagi solusi kepada klien yang mengaju tentang pasangan yang rasanya nampak baik tapi malas. So sebenarnya dia malas tu dia baik ke tak sebenarnya baik. Ustaz tu tanya solusi. Yalah, mesti bagi solusi Allah pasangan kan. Ya. Tak ada, sebenarnya bila kita cerita tentang malas ni, dia begini, sebab malas ni ada beberapa jenis lah. Sebab ada orang dia bukan malas, tetapi dia mungkin ada isu-isu lain tak selesai. Dia macam ni. Isu lain apa? Isu-isu lain yang tak selesai. Contoh dia ada isu, dia ada tekanan di tempat kerja, ada masalah besar, tengah stres. Okey. Sebab bila mood tak bagus, bila ada masalah lain, dia jadi dia tak nampak. Dia nak especially orang lelaki ni suka masuk gua. Bukan kalah bola apa masuk gua, tak. Dia tak kalah ke benar masuk gua. Masuk gua juga. Bila ada masalah, sebab kebiasaan kalau baca buku John Gray, dia kata apa, bila kita ada lelaki ni, bila dia ada masalah, dia tertekan, dia stres, mengalami emosi yang negatif, dia akan masuk gua dia. Contoh tertekan di tempat kerja, dia stres macam mana nak buat selesaikan masalah kan. So dia masuk dalam gua dia. Bila masuk dalam gua dia tak buat benda lain lah. Dia duduk dalam gua, tak nak diganggu. Kan? Bila tak nak diganggu, jadi segala kerja-kerja yang sepatutnya dia buat di rumah tu, dia bantu ke dan sebagainya, dia tak buat lah. Tak aci lah. Itu yang perempuan marah tu. Sebab kalau nak kira aci payah juga. Kenapa nama aci? Okey. Masalah juga tu. Okey. Sebab kadang-kadang saya suka tengok sesuatu benda tu bukan pada benda tu, tetapi mungkin ada benda di sebalik benda tu. Falsafah. Benda tu benda okey. Maknanya kita nampak dia malas, tapi adakah dia benar malas? Satu. Sebab kemungkinan ada benda-benda lain. Kedua, mungkin dia tengah mengajuk dengan pasangan. Dia tengah mengajuk dengan pasangan. Bila tengah mengajuk dengan pasangan, jadi cara memberontak, cara ekspresi emosi dia macam tu lah. Duk main game buat tak tahu kan. Dia rasa macam alah, biarlah lantak malah fikirlah. Dia main game. Tapi ada orang berbalik. Bila bergaduh dengan pasangan, dia nak pujuk pasangan dia gaji. Lepas pinggan, rumah, dia nak pujuk pasangan, dia terbalik. Yang tu nak pujuk pasangan. Dan dia ada juga, dia dipanggil eustress. Stress ni dua, distress dengan eustress. Eustress ni, kalau contoh bila kita tengah stres, kita ada energi, itu yang bila tengah serabut dengan suami, masak. Jadi makan gaji, muka satu hidangan, 3-4 hidangan. Contoh, kemas rumah disebabkan itu. Dia melepaskan tekanan tu dengan buat kerja. Buat kerja. Jadi dipanggil eustress. Dan eustress ni sebenarnya, kalau kita tengok eustress ni, dia kita boleh salurkan tenaga tadi bila yang kita stres tadi tu kepada benda-benda yang positif. Dia jadi optimum lah. Dia akan jadi benda yang produktif. Tapi masalahnya sekarang, kalau level of stress tu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dia tak jadi optimum lah. Bila tak jadi optimum, maknanya tak dapat digunakan sebagai booster untuk buat benda-benda yang baik lah. Okey. So balik pada cerita malas tadi, yang kedua adalah kemungkinan ada isu-isu lain lah. So yang ketiga, kadang-kadang ada orang ni dia tengok benda yang dia suka buat, tak suka buat. Dia tak semua malas berpanjangan malas. Ada orang berpanjangan malas tu memang malas lah. Itu memang hauk lah. Hauk lah. Lepas pasangan macam tu, tak kira lelaki perempuan malas nak terkangkang itu berkata yang kahwin kan. Betul lah. Tapi sebab dia ada benda-benda yang dia malas. Contoh, basuh kain rajin, jemur malas. Jemur semua anak lah, basuh dah anak jemur. Betul. Macam saya memang malas lipat. Okey, kita mungkin boleh rajin basuh kain sebab masuk dalam mesin je kan. Masuk mesin pergi jemur kan. Sebab lipat orang lain. Sebab saya lipat tu satu benda yang bagi saya kerja sia-sia. Sebab kita ambil balik, kita lipat, kita buka balik. Why? Kerja sia-sia. Kita kadang-kadang lipat tu nak tunjuk, lipat tu susunan yang cantik tu sebab nak tunjuk pada orang, it's okay. Pasal nak tunjuk, almari dia tutup kan. So kenapa kita lipat tu? Saya lah, memang malas lipat lah. Boleh buat satu topik baru ni. So malas ni dia ada topik dia lah, maknanya tempat-tempat tertentu kan. Mungkin ada dan kita cerita tentang malas part tertentu ni, kadang-kadang bukan orang lelaki je, orang perempuan pun. Kan. Ada rajin-rajin masak rajin. Ya Allah, memang kalau masak tu memang rajin. Apa saja hidangan, order je, sebut je. Bersepah dia buat. Lepas tu kita makan sedap. Lepas tu saya dah masak, yang lain abang kemas. So dia malah kemas lah. So kalau lelaki yang memang malas dia tak kemas, dan memang dia malas, memang tak kemas lah. Memang tak kemas lah. So timbullah lelaki tu malas.
Jangan yang malas yang tu je. Yang malas yang tu mungkin part-part tertentu sajalah. Itu satu jenis malas lah kan. Jadi sebab tu pada saya kalau kita cerita tentang nampak baik tapi malas, kena tengok apa itu malas tu bahagian mana, kemudian apa punca malas. Yang isu yang malas yang memang kritikal ialah malas yang tak nak cari duit ni, tak nak bekerja ni. Maknanya definisi malas kita ni sebenarnya kita kena betul-betul yang malas kecil-kecil tu biarlah kan ni kan. Ini isu ni sehingga menjejaskan kehidupan family, kewangannya. Jadi banyak kewangan lah kemudian bila tak dapat ikan yang bagus, sekadar saja kerjanya, tak usaha lebih, betul, maka memberi kesan pada family. So ada tak situasi macam tu? Ini banyak. Saya rasa antara isu-isu yang besar, saya suka guna istilah biawak hidup. Orang perempuan pikul biawak hidup. Biawak tu ketuk dah mati. Berbuaya tu. Masalah sayang. Kalau dah sayang ni biawak pun sayang. Okay. Tapi yang saya banyak dapati kes-kes yang macam isteri bekerja, suami dia bukan tak bekerja, dia mengambil mudah, mengambil enteng, mengambil ringan tanggungjawab untuk bagi nafkah. Jadi dia rasa dia tak, suami tadi. Suami ambil ringan. Jadi sebab apa? Isteri aku dah bekerja, isteri aku gaji besar. Apa-apa nak duit isteri bagi. Okey. Jadi dia dah selesa dalam keadaan selesa macam tu. Jadi bila dah selesa dalam keadaan macam tu, so apa berlaku, dia memanjakan suami dia terlebih. So akhirnya suami dah terbiasa dalam zon selesa. So bila nak keluar masalah. Sebenarnya tak apa tu, sebab suami si kaya. Ini dah lah isteri kerja dah kurang saja. Kan lepas tu tiap bulan tu memang selalulah macam tengah bulan je memang dah tak cukup kan. Kalau tukar tayar kereta tu dah sudah short. Yang macam ni pun malas juga. Yang tu memang teruk, campak laut. Memang beri kesan pada family lah. Yang tadi isteri kaya tak kisah kan. Itu awak punya life lah. Bahkan saya ada satu kes tu, memang isteri tu dah menampung keluarga. Dia dah mana dia dah cari income, tampung keluarga. So suami dia ni dah urus rumah malas. Isteri dia dah bantu segalanya, lengkapkan segalanya kan. Dia dah malas nak urus rumah. Lepas tu ada skandal lain pula kat luar. Tu Ustaz marah Ustaz nak marah tu. Tapi Ustaz, saya nak cerita, maknanya benda ni wujud sebenarnya. Tapi banyak juga perbincangan tentang isu ni. Dia kata antara saya tengok kata-kata seorang kaunselor jugalah. Bukan kaunselor, dia perunding keluarga. So dia kata sebenarnya kesilapannya terletak pada siapa? Kesilapannya terletak pada orang perempuan sendiri yang memanjakan pasangan dia. Perempuan pula salah, memang tak berhati lah. Okey. Saya perasan memang ada wujud manusia yang selesa dengan ketidakselesaan itu, yang selesa dengan kemiskinan yang dia sedang hadapi. Nampak tak? Dia macam makan cukup je, macam okey dah ni. Itu dia kata syukur dia tu maksudnya. Bersyukur dengan apa yang ada. Qanaah. Kau ni Ustaz? Dah susah nak makan pun susah. Susu habis tak ada kan. Susu habis, susu anak habis tak ada nak beli, tak cukup duit. Sebabnya ialah dia tak kerja. Apa kerja sikit, ada ni kerja sikit, macam-macam faktor lah. Saya ada satu kes yang saya nak share dengan Ustaz dengan para penonton sekalian. Ada satu kes tu, dia lelaki ni nak kahwin dengan perempuan ni lah. So perempuan ni dah lewat lah umurnya nak kahwin. Perempuan tu berduit sikit. Berduit sikit lah. Jadi dia kahwin. So bila dia kahwin, orang perempuan ni makin lama makin stres. Makin lama makin stres. Sebab apa dia rasa? Sebab tu dia bujang, income dia stabil, kemudian masa dari segi komitmen pun tak ada masalah sangat. Dia nak buat apa dia boleh buat lah. Tapi bila dia kahwin, dia dah terikat dengan suami dia, satu. Yang kedua, apabila dia pula kena menampung keluarga suami dia ni, maknanya dia lah, suami dia ni lah, maknanya apa-apa duit pun tak cukup, apa semua, nafkah dah tak dapat, dia pula yang menanggung. So lama-lama dia makin stres. Perempuan tu stres walaupun duit cukup. Sebab walaupun duit dia tak ada masalah, tapi masalahnya adalah dia tak rasa yang lelaki tu bertanggungjawab. Dia tak rasa lelaki tu seorang yang sepatutnya dia bersandar. Sebab orang perempuan ni sebenarnya, antara kalau kita nak cerita tentang keperluan emosi, orang perempuan ni dia kahwin kenapa? Sebab dia nak disayangi. Dia nak dia dilindungi. Tu orang perempuan. Maknanya sebab tu lelaki ni watak dia melindung. Bila lelaki tak boleh melindung, lelaki tidak boleh memain peranan sebagai leader, so dia kata buat apa? Itulah. Dan sebab tu ramai orang perempuan sekarang pun, kalau kita tengok ramai dia melihat sebagai buat apa nak kahwin kan.
Apatah lagi dapat pula biawak hidup, biawak benda besar kan. Itu kan biawak tu saya panggil peti sejuk rosak. Nak angkat pun tak boleh. Buka busuk. Tak boleh buat apa. Penyendam pintu saja. Itu memang penat tu penat. Masalah sungguh kita ni. Kan? Tapi apa saya nampaknya banyak faktor lah, iaitu dia tak ada self push dalam diri dia untuk memajukan diri. Yalah. Itu berlaku sebab dimanjakan oleh ibu bapa kita. Ibu bapa masing-masing lah. Sebab bila dia dah dimanjakan oleh ibu bapa satu part, tapi bila isteri juga memanjakan. Itulah kena buat baik berpada-pada tu. Buat baik berpada-pada, tapi buat jahat jangan sekali. Betul lah, buat baik kena berpada-pada lah, jangan bagi selalu. Kadang-kadang kita perlu bincang lah. Benda singkat rumah tangga memang kena bincang. Apa-apa kena bincang. Sebab benda ni tak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan, kita meredai benda tu, tapi kita sakit hati di belakang. So tak ada benda selesai juga. Kan? Isu sekarang ni saya rasa masalah kita, Ustaz, orang Melayu kita ni nak bincang apa-apa isu suami isteri ni memang susah. Dia tabu lah, tak boleh nak tabu. open, tak boleh nak open. Dan kalau bincang, dia tak jadi bincang, dia jadi gaduh. Lepas tu? How? Nanti kita bincang sekejap lagi lah macam mana kan how tu. Sebab bincang ni dia ada teknik dia satu. Sebab masalah orang kita ni, kita tidak ada skill berbincang. Itu masalah kita. Skill berbincang pula. Topik lain pula. Topik lain lah, itu topik lain lah. Tapi nak ceritanya masalahnya berpunca, kita nak kata malas tu satu part dah. Tetapi bagaimana kita memangkinkan memalas tu, memangkinkan proses pemalasan tu. Maknanya kalau isteri, pada saya lah, kalau isteri terlalu memanjakan, terlalu biarkan, biarlah dia, asalkan saya tak apa, asalkan dia jadi suami saya, dia ada untuk saya, cukuplah. Lepas tu dia stres lah lepas tu. Tak ada pasal cari pasal ni. Tak ada pasal cari pasal. Payah. Baik. Mungkin tuan-tuan ada komen, boleh komen di ruang komen masing-masing. Kan, live kat mana? Kami live di YouTube ada. Live di YouTube ada, di page, di Facebook saya, Facebook Tuan Fazli dan sebagainya. Boleh. Jadi insya-Allah kita sambung sekejap lagi bersama dengan nak tanya sikit. Nanti kita sambung. Mungkin dah sampai sikit isu ni, kemudian kita masuk topik yang viral sikit lah, baru sedap sikit topik bincang ni. Bosan lah topik ni. Asyik ada perempuan je kena, lelaki yang malas. Okey, insya-Allah kita sambung sekejap lagi. Kita rehat sedikit.